Kenapa banyak sangat konten-konten tak baik ni? Dah, konten yang baik kamu tak nak buat. Kamu duduk rumah, kamu baca zikir saja untuk diri kamu. Yang orang lain tu siapa nak tolong? Ni sekarang ni orang baik takut nak cakap. Jadi yang suka cakap ni yang bukan-bukan orang yang tak baik. Salah satu cara bagaimana kita nak menangani semua konten-konten yang tak baik ni ialah dengan kita memperbanyakkan konten-konten yang baik. Jadi kalau tak ada orang macam Datuk nak buat podcast menceritakan tentang kebaikan, membina ekonomi ummah, siapa nak cakap? Maka timbullah orang-orang yang lain cakap, lepas tu kita marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu kita lagi bagi podcast 30 minit bersama DHMA. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. Terima kasih kerana setia bersama kita setiap minggu bagi sesi perkongsian ilmu kepada anda yang sentiasa follow kita. Moga sesi perkongsian ilmu ini memberi manfaat, menjadi bekalan kami pula ilmu manfaat yang kita nak sebarkan kepada semua follow-follow tegar Datuk Haji Muhammad Asri Ahmad. So hari ni kita ada tamu istimewa, tuan-tuan. Hari ini kita mencipta rekod baru yang mana kita berada di studio podcast kita yang baru. Dan hari ini juga kita bawakan tetamu kita yang sebenarnya viral di social media baru-baru ini. Dan saya pun terkejut, saya ingat beliau dah memang kerap keluar TikTok. Rupanya TikTok yang beliau buat lebih kepada individu. Beliau bersendirian berkongsi ilmu pada masyarakat. Dan rupanya hari ini merupakan kali pertama beliau bersama kita ataupun bersama mana-mana pihak lain yang mana kita adakan podcast ni. Jadi apa pun saya ucap terima kasih kepada beliau kerana sudi bersama kita. Siapakah gerangannya? Gerangannya orang muda yang kita bawakan khas untuk anda. Orang muda berusia 16 tahun. Right, viral dan dikenali sebagai Pak Cik Lan. Apa khabar Pak Cik? Baik Datuk. Pak Cik Lan 16 tahun 16 tahun. Tapi kita terbalikkan 61 tahun. 61 tahun Datuk. Masya-Allah, tabarakallah, luar biasa. Kenapa Pak Cik Lan diberi ini? Dan saya difahamkan ada sebab Pak Cik Lan tiba-tiba menjadi viral. Hari ini bukan sekadar berkongsi ilmu di TikTok, tapi nampaknya berkembang ke radio dan juga di TV. Ya, Alhamdulillah. Sebab perkongsian ilmu yang dibuat melalui TikTok. Betul. Dan terima kasih kerana menerima undangan kami sebagai tetamu. Dan Alhamdulillah saya juga difahamkan tadi your first time. Betul, buat podcast Datuk. Untuk podcast. Masya Allah, kami sangat berbesar hati. Pak Cik Lan sudi menerima undangan saya. Tapi saya tak nak cerita panjang, tuan-tuan. Saya percaya mungkin orang nak tahu siapa Pak Cik Lan sebenarnya ni. Apa latar belakang Pak Cik Lan dan sehingga boleh menyebabkan Pak Cik Lan viral. Viral benda baik, tuan-tuan. Ini bukan viral yang bukan. Viral yang memberi inspirasi. Ketika usia 61 tahun, aktif di TikTok. Orang kata dalam 1 tahun, Joji. Betul lah kan. Dah bang terbiak kan? Dah bang terbiak ke? Tiba-tiba masuk nak mencari kepopuleran ke? Jadi mungkin Pak Cik boleh kongsi sikit lah. Apa yang Pak Cik Lan buat? Yang hari ini Alhamdulillah ianya memberi inspirasi kepada ramai orang luar sana. Betul. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Asri yang menjemput saya. Dan seperti mana saya cakap, hari ini adalah hari yang sejarah. Kerana this is my first time podcast. Okay. Kedua, hari ini juga Zayan telah melancarkan kapsul saya. Pak Cik Lan berpesan setiap pukul 7 pagi bersama dengan FBI. So tadi Pak Cik Lan berpesan. Pak Cik Lan nak berpesan. Asbab daripada ada TikTok yang viral. Ya, betul. Dan dapat orang kata berkongsi di media yang lebih tinggi. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. TikTok ni bagi saya, orang kata macam saya 61 tahun. Ni apa nak buang terbiak nak main TikTok ni semua kan? Sebenarnya bila tahun lepas saya bersara, saya ni adalah ketua bahagian transformasi dan koordinasi negeri MCMC. So MCMC ni memang kerja ni jaga media sosial lah. Tapi saya tak jaga media sosial. Saya lebih kepada pembinaan infrastruktur. Sebelum ini saya jadi pengarah negeri Sarawak dan Sabah. Kemudian saya dijemput balik untuk menjadi ketua bahagian. Mana semua pengarah negeri MCMC di bawah saya lah. So saya lebih kepada infrastruktur. Namun saya melihat pentingnya media sosial ini bila saya mengambil amanah di Pertubuhan Ikram untuk membuat pendidikan masyarakat. Kerana kita risau. Kerisauan saya atau kerisauan kami ialah terdapat 2 golongan ekstrim. Iaitu satu golongan yang langsung tak nak beragama. Yang langsung merasakan agama ini bebanan. Agama ini rigid. Agama ini menyebabkan mereka tak boleh maju. Agama ini menyusahkan.
Ini anak-anak muda yang ada banyak ni Datuk sebenarnya. Hanya kita tak pantau dan tak tengok saja. Satu lagi golongan ialah golongan orang-orang yang nak beragama. Alhamdulillah dia mahu beragama, tapi kadang-kadang agamanya itu kita tak tahu dari mana sudut yang dia dapat, dari mana sumber yang dia dapat. Yang kadang-kadang kita pun pelik. Baru-baru ni pun Datuk tengoklah apa yang berlaku kan. Saya rasa semua pun dah tahu pasal GISB tu kan. Ni semua kecintaan beragama ni, mahu beragama ni. Mereka dibawa untuk beragama. Tapi agama yang macam mana? Jadi bila melihat ini, mahu tidak mahu, saya merasakan bahawa ini sebagai satu daripada tanggungjawab saya. Kenapa saya ambil tanggungjawab ini? Kerana kita ini contoh kita Nabi. Nabi Muhammad itu contoh kita. Dan Nabi dalam Al-Quran, Allah suruh katakan, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittabani. Subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan hidup engkau. Menyeru manusia kepada Allah atas hujah yang nyata. Engkau dan mereka yang mengikuti engkau. Dan tidaklah aku tergolong dalam golongan orang yang mempersekutukan Allah. Maknanya apa? Kehidupan Nabi itu berdakwah. Mengajak orang. Jadi kalau umur saya 61 tahun, saya belum mati, saya kena buat dakwah. Dan sekarang ini cara yang terbaik untuk kita reach banyak orang. Cuba Datuk bayangkan Datuk, bagaimana mungkin saya bercakap dengan 10 juta orang? Di masjid mana tu? Tak ada. Tapi tengok di media sosial. TikTok 4.4 juta, di Facebook dalam 2 juta lebih, dalam X ada lagi 2 juta lebih. Itu yang saya cakap sampai nanti orang kata, betul ke 6 juta? Tengok dekat TikTok 4.4 juta. Itu TikTok. Tapi dekat FB ada orang-orang yang viralkan. Tolong bantu saya berkongsikan maklumat saya. Jadi kalaulah saya tak gunakan media ni, saya rasalah kalau Nabi hidup pun, insya-Allah dia akan gunakan media sosial ini. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana bila Allah kata wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu, tidak aku utus engkau wahai Muhammad menjadi rahmat ke seluruh alam. Cuba bayangkan ketika itu Nabi duduk di Mekah. Bagaimana dia nak bagi rahmat ke seluruh alam? Tapi dengan media sosial ni, kita berbual ni Datuk, podcast ni, kalaulah kita siarkan nanti, insya-Allah bukan orang sini saja belum tengok, kawan-kawan kita di UK, di seluruh dunia. Jadi saya merasakan itulah sebab. Pertama, kerana ini tugasan kita. Dakwah ini tugas kita semua orang Islam. Kalau kita orang Islam menyebarkan kebaikan, maka kebaikanlah yang ada. Ni sekarang ni orang baik takut nak cakap. Orang yang baiklah yang tu. Jadi yang suka cakap dekat yang bukan-bukan, orang yang tak baik. Itu sebab bila saya jaga konten dekat MC dulu, salah satu cara bagaimana kita nak menangani semua konten-konten yang tak baik ni ialah dengan kita memperbanyakkan konten-konten yang baik. Jadi kalau tak ada orang macam Datuk nak buat podcast menceritakan tentang kebaikan, membina ekonomi ummah, siapa nak cakap? Maka timbullah orang-orang yang lain cakap, lepas tu kita marah. Kenapa banyak sangat konten-konten tak baik ni? Dah, konten yang baik kamu tak nak buat. Kamu duduk rumah, kamu baca zikir saja untuk diri kamu. Yang orang lain tu siapa nak tolong? Jadi bila orang kata viral 6 juta tu, bukan kat TikTok. Nanti orang cakap, apa Pak Cik Lan ni? TikTok dia 4 juta je. Kat mana lagi yang 2 juta tu? 2 juta tu dekat X. Yang ada 3 orang yang saya tengok. Cikgu Anip lah, Faiz Zahara lah, satu backup. Kemudian dekat FB, ada seorang tu nama Khair Hamid. And then satu band Mat Ejat. Dia orang yang tolong Datuk, viralkan. Itu yang jadi sampai 6-7 juta. Sebab menyebarkan kebaikan. Betul Datuk, kan? Berkongsi. Buat pahala sama-sama Datuk kan. Tekan buat dosa, viralnya dosa lah. Betul Datuk. Jadi kenapa nak pilih yang dosa? Sedangkan pahala tu peluang untuk kita buat pahala insyaAllah. Betul. Dan okey, jelas kenapa Pak Cik Lan buat apa yang Pak Cik buat, terutama nak berkongsi ilmu di social media. Tapi mungkin yang ramai tak tahu kat luar sana, Pak Cik Lan dah nombor 1, sebarkan ilmu, mungkin okey lah bagi Chan boleh lah. Tapi saya difahamkan Pak Cik Lan juga sedang membuat PhD. Oh. Dah 61 tahun. 61 tahun buat PhD. Kan? Apalah nak cari lagi kan? Betul. Ni ia memberi inspirasi kepada saya. Oh, ya ke? Kan itu. Masya-Allah. 61 tahun, orang kata dah bersara. Nak pergi belajar, itu dah kenapa? Betul. Jadi apa inspirasi Pak Cik Lan? Yang mana saya difahamkan sekarang dah masuk tahun kedua. Tahun kedua. Dan dalam proses untuk menulis. Ya, betul. Tesis untuk melengkapkan PhD. Kenapa? Ya, macam ni Datuk Sekali lagi kita orang Islam. Kita tak sepatutnya cakap Nabi itu ikutan kita saja. Kita kena buat sebagaimana yang Nabi ajarkan. Barulah kita ini benar-benar orang yang menyayangi Rasul. Ini kita selawat atas Rasul.
Tapi akhlak Rasul kita tak ikut. Apa yang Rasul ajar kita? Belajarlah daripada buayan sampai ke liang lahat. Selagi kita hidup, kita kena belajar. Kerana ilmu tak akan habis. Dan kita pun tak tahu semua. Alangkah baiknya kalau saya dalam satu TikTok saya rasa 300,000 juga orang tengok Datuk. Soalan yang sama juga. Kenapa nak buat PhD? Saya kata ini adalah anugerah Allah kepada kita. Jalan mudah nak masuk syurga. Kata Nabi, sabda Nabi kan, barang siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, semua makhluk mendoakan agar diampun dosa. Allahu Akbar. Kita ni Datuk mungkin banyak pahala lah. Saya ni banyak dosa kan. Jadi kalaulah kita setiap kali melalui jalan untuk menuntut ilmu, makhluk semuanya mendoakan kita. Bukankah itu suatu cara yang mudah itu? Satu lagi, ilmu ini sentiasa sifatnya bagus. Kerana ilmu ni mengajar. Kalau kita tengok, belajar PhD dari Datuk, bukan saya nak dapat PhD. Saya dah 61 tahun. Macam Datuk cakap, saya dapat PhD mungkin dalam umur 64. Saya nak buat apa dengan PhD saya? Saya pun, alhamdulillah lah Datuk, rezeki pun Allah dah bagi dah sebenarnya cukup. Hanya bila kita belajar PhD ni, proses pembelajaran tu, dia mengajar kita untuk lebih bertanggungjawab terhadap apa yang kita tulis. Bila kita tulis apa dalam tesis kita kena ada citation. Dari mana sumber mana kita. So, itulah juga yang Nabi ajar tadi. Dia kata apa? Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Atas hujah yang nyata. Mana Islam ini mengajar kita, kalau kita nak berhujah atau kita mesti ada kejelasan dalilnya. PhD ni mengajar kita tu. Setiap apa yang kita tulis, kena ada citation dia, rujukan dia. Kenapa kamu cakap macam ni? Siapa yang cakap macam tu? Teori yang mana? Apakah teori ni ditolak? Semua ini mengajar kita. Saya punya masters Datuk tahun 2002. Mana 22 tahun lepas saya belajar. Sekarang baru saya belajar. Tapi saya rasa banyak lagi benda yang boleh dipelajari. Dan menuntut ilmu ini adalah satu. Apa Allah kata? Allah meninggikan beberapa darjat bagi orang-orang yang berilmu. So, bukankah kita ni nak, kalau boleh nak, kalau di dunia ni kenapalah kita nak tempat yang tinggi sekali? Tidakkah kita nak tempat yang tertinggi juga di akhirat nanti? So, tu yang move saya. Semua ini ialah kerana Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Sebab ialah pengalaman saya bila berkongsi ilmu. Ada pelbagai lapisan usia. Betul. Dan kebanyakan mereka yang dah melepasi paras 50, dia kata, saya dah tua dah nak pencin. Kan, nak belajar dunia kewangan pelaburan ni. Boleh ke? Jadi, menjawablah persoalan tu sebenarnya. Betul. Belajar ni memang betul seperti yang Pak Cik Lang kata tadi, belajar ni sama kita matilah sebenarnya. Betul. Kan, dan indahnya bila kita berada dalam majlis ilmu, kita ibarat berada dalam taman-taman syurga. Betul, Datuk. Sayanglah tak ambil peluang tersebut. Betul. Dan dalam perjalanan mungkin Pak Cik Lang dah 61 tahun, alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik. Alhamdulillah. Banyak memberi inspirasi hari ini. Mungkin perjalanan hidup Pak Cik Lang tu mungkin mesti ada yang diuji, mesti Betul. ada cabaran. Betul. Mungkin Pak Cik Lang boleh kongsikan pengalaman yang sangat, orang kata sangat mahal, yang boleh jadikan panduan kepada kami. Saya ni high flyer. Saya masuk kerja dekat Petronas. Saya dapat, alhamdulillah, sebelum habis saya dah masuk kerja, dah dapat gaji dah. Dan kemudian bila saya masuk Celcom, 4 tahun setengah saja. Daripada seorang pengurus, saya naik presiden. Dan saya memang bekerja sungguh-sungguh waktu itu. Tapi bila saya masuk satu tempat kerja yang namanya MC, saya naik pangkat 2 tahun. Saya masuk 2003. Saya ingat lagi kerana tarikh saya masuk MC ni memang cantik. 03. 3 hari bulan Mac 2003. 2005 saya naik pangkat. Tapi daripada 2005 sampai 2020, saya tak naik pangkat. Dan saya tak tahu kenapa. Kerana saya rasa apa yang saya lakukan dan kerja yang saya buat seperti biasa. Kerana saya memang, satu perkara yang saya belajar dalam agama ini ialah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Melakukan dakwah. Sebenarnya saya kata Nabi kerjanya berdakwah. Dan kalau kita ni kerja kita berdakwah, kalau kita tidak menunjukkan contoh yang baik, orang susah nak terima. Itu sebab bila saya bekerja pun, saya akan bekerja sesungguhnya. Tapi saya hairan. Setelah saya kerja lama, saya tak naik pangkat. Orang-orang bawah saya naik pangkat. So saya kata, kenapa agaknya Allah menguji saya untuk ini? Dan seperti mana yang kita tahu, sabar ini Allah sayang. Allah kata apa? Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah sayang dengan orang yang sabar. Kalau kita tak sabar, rugi kita. Kenapa? Kalau kita tak sabar, Allah tak sayang kita. Kalau kita tak sabar, Allah tak bersama kita. Alangkah ruginya kalau Allah tak sayang kita dan Allah tak bersama kita. So saya sabar.
Selama 15 tahun tu saya tak naik pangkat daripada 2005 sampailah 2019, 2020 saya tak naik pangkat. Saya tetap bekerja sungguh, Datuk. Saya tak merajuk. Kerana saya tahu kalau saya merajuk, dah kerja lama orang lain naik pangkat, orang bawah saya naik pangkat, baik tak payahlah, ini tak bagus lah. Tapi bagaimana gaji yang saya ambil? Apa yang saya bawa balik untuk anak-anak saya? Itu yang menyebabkan saya bekerja sungguh-sungguh. Saya saya tak min. Saya pergi jadi pengarah negeri. Kalau pengarah negeri ni, Datuk, kira nombor 1 lah. You nak pergi mana pun, bos kat sana pun tak tahu apa yang kita buat. Dan saya jaga Sarawak. Punyalah besar, hampir sebesar Malaysia. Saya jaga. Kan? Kemudian saya jaga Sabah. Tapi saya tak naik pangkat. Saya tetaplah kerja sungguh-sungguh. Kemudian bila seorang pengerusi baru masuk, dia kata, Haji, kalau kamu dah jaga Sabah dan Sarawak, kamu boleh jaga satu Malaysia. So dia bawa saya balik jadi ketua bahagian transformasi dan koordinasi negeri. Jawatan tu sekarang, Datuk, dia dah tukar nama. Chief of State Officer. Itu memang sebenarnya pun. Tapi oleh kerana saya yang transform, takkanlah saya bagi kerja tu nanti orang nampak sangat saya ni gila kuasa kan. Saya tak bagi. So Alhamdulillah, bila saya naik situ, Datuk, dalam masa 3 tahun, saya naik pangkat 2 kali, Datuk. 14 tahun tak naik pangkat. 3 tahun 2 kali Allah bagi naik pangkat. Dan oleh kerana gaji kita waktu tu dah besar. Datuk tahu waktu tu PKP, Datuk. 2 kali saya naik gaji. Hampir 10,000, Datuk. Kenaikan gaji dalam masa 3 tahun. Ini yang saya nak selalu nak tekankan. Kita buat kerja sungguh-sungguh, Allah ada. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah ini tidak leka, tidak lupa, tidak lalai terhadap apa yang manusia buat. Kalau kita buat sungguh-sungguh kerana ini memang kerja kita, kerana kita nak buat rezeki yang baik untuk anak kita, Allah akan balas in His own way and in His time. Gaji saya akhir, Datuk, sebagai pegawai kerajaan, angka depan 4-5 angka, Datuk. Sabar tadi. Yang saya nak beritahu ialah sabar tadi. Rugi kalau kita tak sabar, kerana Allah sayang pada orang yang sabar dan Allah bersama dengan orang yang sabar. Kalau kita tak sabar, kita hilang apa? Kita hilang Allah. Kita hilang bersama dengan Allah. Kita hilang kasih sayang Allah. Biarlah apa pun yang berlaku dekat ini, belajar hidup sabar. Susah? Memang susah. Kerana akhirnya nak syurga. Ini saya teringat Ibrahim Adham punya cerita. Ibrahim Adham ni seorang ahli sufi. Dia pergi ke Basrah, dia nak masuk tandas. So bila dia pergi Basrah, masuk tandas dekat kota, kena bayar dah tu. Bila kena bayar, dia nangis. Orang kata, tak payahlah nangis, kalau tak ada duit, masuk je lah. Tak. Dia kata, saya menangis kerana apa? Nak masuk tandas ni, yang tempatnya bukan tempat yang baik. Jinnya tempat kotor. Pun saya nak kena bayar. Berapa banyaklah bayaran yang saya nak kena bayar untuk masuk syurga Allah. Allahu Akbar. Itu sebab ini bagi saya pengalaman yang saya sangat hargai. 14 tahun saya tak naik pangkat, Datuk. Saya tak tahu kenapa. I know myself. I know my worth. Yang saya kalau buat kerja memang sungguh-sungguh. Tapi saya tak tahu kenapa. Kerana saya yakin. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak leka atas apa yang manusia buat. Itu pengalaman yang bagi saya sangat berharga, Datuk. Dan saya harap anak-anak muda di luar sana pun, bila Allah uji itu mana Allah sayang. Kerana Allah nak dengar suara kita berdoa kepada dia. Dan jangan hilang sabar. Kerana kalau kita hilang sabar, kita hilang Allah. Kerana Allah tak akan bersama dengan orang yang tak sabar. Dan kita hilang kasih sayang Allah. Kerana Allah sayang kepada orang yang sabar. Yalah, semua orang ada ujiannya, kan? Sama, saya pun melalui fasa-fasa jatuh bangun dan dunia perniagaan dan sebagainya. Ramai orang inginkan kejayaan, mengimpikan kejayaan segera dengan usaha yang tak setimpal pun sebenarnya dengan usaha yang dibuat. Betul. Dan bila tak dapat, kecewa. Dan bila kecewa, mulalah buat tantu arah. Itu lumrah manusia. Betul. Sedangkan bila Pak Cik Lang kongsikan tadi, Allah tahu yang terbaik untuk kita, tapi kita tak boleh berhenti berusaha. Tak bolehlah kata sebab tak naik pangkat, aku tak nak buat lah. Orang bawah naik pangkat, lagilah kita, kenapa dia kan? Sedangkan kalau kita dah engkar tu, sebenarnya keberkatan rezeki kita pun akan jauh daripada Allah. Betul. Jadi itu satu perkara yang mungkin untuk ingatan diri saya, apatah lagi anak-anak muda hari ni. Sebab itulah anak-anak muda hari ni mereka suka melihat kepada hasil. Sedangkan Allah melihat kepada usaha. Dan orang anak-anak muda pula ini, minta maaf, bukanlah semua, tapi dan yang kita kenal, kita jumpa, mereka ni suka melihat, kalau boleh, kalau sama nak melabur pun, kalau boleh melabur hari ni, semalam nak untung. Semalam nak untung. Kan? Sedangkan nak tanam pokok
nak dapat hasil buah yang cantik, yang baik, perlukan prosesnya. Betul. Jadi apatah lagi dalam kehidupan, proses tu perlu ada. Tapi tak ramai yang sanggup melalui fasa proses kerana dia kata, aku tak ada masa, tak cukup masa. Dan kan Allah bagi semua orang masa 24 jam. Cukup untuk semua orang. Setuju Datuk. Sangat setuju. Jadi apa nasihat Pakcik Lan kepada anak-anak muda yang mereka dahagakan ilmu, mereka dahagakan wang ringgit, mereka dahagakan kejayaan. Tapi minta maaf, usaha tu tak setimpal dengan kejayaan yang mereka inginkan. Mereka hanya melihat hasil. Jadi macam apa nasihat Pakcik Lan kepada anak-anak muda luar sana? Okey. Pertama, anak kita ni kena ingat, kita ni hidup dekat dunia ni, Allah Azza wa Jalla adalah pemilik kita. Kita kena sentiasa ingat kita ni hamba Allah. Dan hidup ini memang ujian. Kalau kita tengok, kalau kita terima Allah itu pemilik kita, hidup ini penuh ujian. Bagaimana kita menghadapi ujian? Bagaimana kita nak lulus kepada ujian? Cinta kepada natijah tu tak apa. Kalau kita tak nak hasil pun taklah betul juga. Semua orang kena nak buat sesuatu, nak ada hasil, betul. Tapi ada kalanya kita tak tahu apakah itu hasil yang terbaik. Itu sebab kita diajar sebenarnya. Kalau kita minta doa pada Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhan Karim. Seandainya apa yang aku lakukan ini baik untuk aku, akhirat aku, agama aku dan dunia aku, berikanlah natijah yang terbaik. Kerana kita tak tahu. Apa yang kita buat ni kadang-kadang kita rasa ini the best. Mungkin di sisi Allah dia the best. Tapi not now. Kerana kalau diberi sekarang, mungkin kita jadi orang yang sombong. Anak saya yang belajar di Madinah tu selalu peringatkan saya, Baba Allah mungkin tak nak bagi Baba naik pangkat ni kan. Kerana bila Baba naik pangkat nanti boom dapat gaji besar. Saya bila teringat anak saya ingatkan saya tu, saya kata Masya Allah memang betul. Maknanya dalam hidup ini pertama, kita nak natijah is fine. Okay, kata kita human. But we must understand, natijah yang terbaik itu tetaplah daripada Allah. Kenapa? Kan kita ingat tadi, Allah pemilik kita. Dan bila Allah pemilik kita, kita adalah hamba Allah. Hidup ini adalah ujian. Oleh kerana itu, bagaimana nak lepas ujian? Prepare ourselves. Baca buku. Baca kitab Allah. Kerana dalam Al-Quran ini dia bukan sekadar mengajar sembahyang, puasa, zakat saja. Dia ajar tentang kehidupan. Contohnya, inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran. Itu adalah fitrah dan sunnah hidup. Di pada setiap kesusahan itu akan ada kesenangan. Maknanya, nak senang kena susah. Betul. You cannot be senang tanpa susah. Because that goes together. Dan Allah bukan sebut sekali. Allah sebut 2 kali. Dan Allah kata ma'a, bersama. Jadi kalau kamu nak senang, kamu kena sanggup bersusah. Kerana kalau kamu tak sanggup bersusah, kamu tak akan dapat senang. Kerana itu fitrah. Kerana itu sunnah. That is the law of nature by Allah Azza wa Jal. Allah dah tentukan. So kalau kamu tak nak, too bad. Because you are not. Itu yang saya cakap. Kena ingat pertama, kita hamba Allah. Dan kalau kita tahu kita hamba Allah, ini adalah undang-undang dan peraturan Allah, buat saja. Susah, memang susah. Mana ada benda yang nak senang? Tak ada benda senang pun. Nak makan pun we have to. Kena bertindak. Ya. Kalau dah masuk mulut pun Datuk kata nanti next example in future nanti telan pun dia suruh orang telankan untuk dia. Cannot be. Sebab nasi dah disediakan, lauk disediakan, banyak pilihan. Dia kan hanya melihat, dia takkan jadi apa-apa. Betul. Katakan nak suruh, okey tolong ambilkan nasi, ambilkan lauk, okey. Okey dah ambil, masih kena suap. Okey nak suapkan juga. Okey boleh suap masuk mulut lagi. Tapi hanya diri sendiri kena kunyah dan telan. Betul. Kan takkan nak suruh tolong telankan, tak jadilah. Tapi itulah realiti masyarakat kita, semua benda nak mudah. Tapi saya berpegang pada apa yang Pakcik dah kongsikan tadi, betul. Dalam surah Al-Insyirah jelas. Ya, betul. 2 kali dia 2 kali Allah. Allah tak sebut senang datang susah. Betul. Allah bersusahlah kamu, datanglah kesenangan. Masya Allah. Jadi yang patut kita terapkanlah. Betul. Kalau anak-anak muda kata, alah pakcik tu klise, tak. Ini kehidupan. Dan ini, itu sebab kalau kita nak jadi seorang pemimpin atau jadi ketua, the first thing that we must understand, dalam hidup ini, dia ada apa yang dipanggil fiqhus sunan. Kefahaman mengenai sunnatullah. Everything ada proses dia. Macam tadi Datuk cakap, takkanlah hari ini buat, besok dah tu. Anak begitu juga. Nak lahirkan seorang bayi yang akan menjadi, pun it will takes time. Pokok yang nak membesar pun it takes time. Because itu sunnah. Jadi kalau kita nak, yelah sekarang ni oleh kerana semua nak instant. Tak suka swipe. Itulah nak instant. Life is so instant. But that is not real life. That is not real life. Itu sebab bagi saya kalau benar kita nak sesuatu itu, mesti ada di sana kesusahan. Saya ingat ada satu cerita bagaimana seorang, dia tengok kepompong kan, bila dia nak keluar,
untuk dia dah jadi butterfly kan. So ada orang tu dia tengok macam tu, dia kesian. Dia pergi pecahkan supaya kepompong tu boleh keluar dan terbang. Bila dia keluar, dia tak boleh terbang rupanya. Kerana aktiviti memecahkan kepompong itu sebenarnya memperkuatkan dia punya sayap untuk terbang. Maknanya you have to. Itu yang saya cakap tadi sebagai nature. Itu sunnah yang Allah tetapkan. But if you keep on doing. Saya ingat lagi cerita pasal Ibnu Hajar. Dia bila belajar kan, tak dapat. Dia rasa macam, Allah susahnya aku dah tak pandai dia lari. Akhirnya bila dia lari, hujan, dia duduklah dalam gua. Ketika duduk dalam gua tu, dia nampak air jatuh setitik demi setitik ke atas batu. Dan dia tengok batu tu jadi lekuk. So dia bertanya pada diri, air yang selembut itu boleh melekukkan batu yang sekeras ini. Maknanya apa? Kerana air tu jatuh dan berterusan jatuh. Sehingga lekuklah batu tu. So dia cakap, takkanlah aku ni, kalau belajar, takkanlah aku tak boleh pandai. So dia balik dan dia belajar. Ibnu Hajar menjadi seorang ulama yang besar. Allah. Maknanya we must always remember. Okey Pak Cik Lan, itu pengalaman Pak Cik dalam dunia kerjaya. Pengalaman Pak Cik Lan semasa belajar ada tak yang menarik? Sebab dunia kecil, Masya Allah. Bila kita berbual santai, tak menyangka punya Pak Cik Lan juga merupakan super senior saya. Ya, betul. Yang mana Pak Cik Lan juga terlibat ataupun orang kata batch pertama diploma analisa pelaburan betul. di ITM Shah Alam. Saya ni orang kata batch yang selepas 10 tahun, 1 abad baru saya terlibat dalam dunia pelaburan. Tapi dalam Dato' lagi hebat bagi saya. Allah Akbar. Kita mungkin minat saya tu menjurus pada pelaburan sejak ITM sampai hari ni. Dan Pak Cik Lan mempunyai asas pelaburan, menggunakan ilmu yang sama cuma lebih ke arah strategi. Betul. Pakar orang kata more on strategy side, bukan dari sudut pelaburan, tapi asbab tempat yang sama kerana betul. Kita belajar ilmu pelaburan ni memang berdasarkan strategi kita. Betul. Jadi mungkin Macam Lan boleh kongsikan pengalaman pengalaman saya belajar. Ada satu pengalaman saya belajar dulu di UIA. Bukan di UiTM tapi di UIA. Masa saya belajar di UIA dulu, saya Allah uji saya dengan kemalangan. Saya dilanggar dan patah kaki. So bila patah kaki, saya kena cuti 6 bulan. Dan saya sangat sedih kerana waktu itu saya kalau boleh nak grad dengan kawan-kawan. Betul. Kalau kita tak grad dengan kawan-kawan ni macam orang kata tak pandai lah kan. So apa yang saya buat ialah di UIA waktu itu dibenarkan untuk kita belajar short sem. Jadi apa yang saya buat, saya usahakan diri saya. Waktu tu memang ini kasih sayang ibu bapa lah. Lagi satu yang saya nak ingatkan pada anak-anak, ingat, ibu bapa ini adalah anugerah Allah pada kita. Kita tak pilih siapa ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah itu adalah pemberian Allah kepada kita. Menghormati dia, menyayangi dia bererti menghormati dan menyayangi Allah Azza wa Jalla. Waktu tu oleh kerana patah kaki saya ni dia tak boleh nak klepet pada dia. Jadi dia buatkan saya satu kerusi yang tinggi untuk saya setiap pagi naik dan tekan kaki saya supaya kaki saya boleh kembali dilipat semula. Kalau tidak kaki saya akan straight saja. Dan setiap pagi saya buat tu without fail. Dan waktu itu memang sakit. Nangis saja. Kerana nak tolak dia kerana urat saya dah keras. Dan waktu itu saya masih lagi ingat belajar saya. Saya masih lagi nak habis sama dengan kawan saya. So how do I do this? Saya kata. Alhamdulillah saya usahakan untuk dapat sembuh dengan semula, pergi masuk di next semester pakai tongkat. Saya tak apa pakai tongkat pun saya pakai tongkat. Dan saya belajar short sem. Dan Alhamdulillah Allah izinkan saya dapat juga habis bersama dengan kawan-kawan saya dengan second class apa. Hasil usaha saya yang bersungguh dan tentunya lah dengan seizin Allah Azza wa Jalla. But that to me is a challenge. Pasal 6 bulan tak kerja. Bila saya bawa saya punya skrip, waktu tu saya dapat pinjaman MARA yang boleh ditukarkan kepada beasiswa kalau kamu dapat first class honor atau second class apa. So bila saya habis, alhamdulillah second class apa, saya pergi dekat MARA dan berikan saya punya skrip. Transkrip saya hanya ada, waktu tu kan saya 4 tahun. So sepatutnya 4 tahun. Saya mesti ada 8 transkrip. So saya minta transkrip 7. Dia cakap, awak tak habis lagi macam mana? Saya kata tak. Tengok saya miss short sem kat UIA. Kita boleh ambil short sem. Saya sebenarnya dah completed with with second class apa. And then saya dapat satu semester free duit. So 6 bulan yang saya tak pergi tak pergi belajar tu,
Itulah duit beasiswa yang saya gunakan untuk merawat saya. Waktu tu lagi mencabar ialah kerana saya dah kahwin dan saya ada seorang anak waktu itu. Dan isteri saya mengandungkan anak saya yang kedua. That was really a challenge here for me. Dah lah saya patah kaki. Isteri saya sedang mengandung anak saya yang kedua waktu itu. Dan duduk dekat, lagi sekali, syukur Allah Azza wa Jalla berikan saya ibu dan ayah yang baik. So kami duduk dekat situ. Kami menghadapi ujian itu. Saya tiap-tiap pagi bangun untuk pastikan bahawa saya boleh berjalan seperti biasa. Kaki saya boleh lipat. Dan saya graduate on time dengan second class upper. Kerana waktu tu memang saya punya niat is either first class honours or second class upper, no less. Kerana saya tak ada duit nak bayar pinjaman tu. Saya dah kahwin. Isteri saya hanya seorang guru tadika. So that really forced me to study and continuously challenge myself. Alhamdulillah, graduated on time dengan kawan-kawan, dapat second class upper, dapat lagi tawaran masuk Petronas. On all that, subhanallah, maha suci Allah yang telah memberikan bantuan dan kasih sayangnya pada saya. So that is really to me an experience. Dan kalau saya dengar apa yang Pak Cilan kongsikan dari awal sampai sekarang ni, satu kunci yang saya nampak, buat satu perkara tu buat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kan? Dia tak ada tapi, dia tak ada nanti. Buat je. Buat dan mohon pada Allah supaya Allah perkenankan apa kita lakukan dan Allah redai apa yang kita buat. Itu sebab Datuk, kalau Datuk tengok TikTok saya, kalau dengar Zayan, Pak Cilan berpesan, dia punya tagline ialah, boleh tak Pak Cik nak berpesan? Buat sungguh-sungguh, Allah kan ada. Itu kalau dengar pagi-pagi kapsul Zayan tu, yang Pak Cilan nak berpesan tu, akhirnya ialah, buat sungguh-sungguh, Allah kan ada. Masya Allah. Itu pesanan Pesanan Pak Cilan. Pak Cilan kepada mereka yang bersama podcast kita. Okay guys, itulah Alhamdulillah. Itulah dia Pak Cilan bersama kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Cilan yang sudi bersama kita. Saya sampai tak terkata lah sebenarnya. Banyak nak tanya sebenarnya. Cuma bila diri sendiri pun terinspirasi. Usia Pak Cilan dah 61. Tapi semangatnya seperti orang muda seperti 16 tahun. Masya Allah. Banyak butir-butir bicara yang beliau sampaikan yang menusuk kalbu sebenarnya. Sampai saya sendiri pun teruja, terpesona. Allahu Akbar. Ditemukan orang baik-baik. Moga asbab apa yang beliau kongsikan, kita dapat sama-sama menjadi orang yang baik. Amin. Dan sama-sama kita sebarkan kebaikan kepada lebih ramai orang lain, insya-Allah. So kita jumpa lagi pada sesi podcast 30 minit bersama DHMA pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.